Kadang kita sedar tapi kita lupa. Jadi sama-sama kita mengingatkan malam ni kita akan pejam mata balik. Kita akan baca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat menyayangi. Kami dimatikan dan kami dihidupkan, kami dihidupkan dan kami dimatikan. Masya Allah. Bila tuan-tuan, berkebetulan tuan-tuan, apabila kita mempelajari bidang perubatan Islam, ada perkara-perkara tertentu, ada bilangan-bilangan tertentu yang kita sebut. Sebagai contoh, kenapa disebut zikir perubatan Islam dibaca 313 kali? Rupa-rupanya bertawassul dengan Ahlil Badar. Masya Allah tuan-tuan. Paling tidak kritikal sangat tuan-tuan. Pihak perubatan Islam minta kita beramal dengan amalnya bilangannya 4444 kali. Daripada sumber mana mereka dapat? Tuan-tuan, Masya Allah. Kritikal sangat dah. Masuk ICU lama dah. Jadi tuan-tuan, kita beramal dengan amalan yang paling simple yang kita suka amalkan. Contohnya selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah rutin kita dah sebut pagi-pagi. Daripada menjelangnya subuh hinggalah ghurubnya matahari, itulah zikir yang kita sebut. Maka kita boleh bertawassul dengan zikir kita tadi, jumlahnya 4444 kali. Andai kata bismillah lah yang kita doa amalkan, bacalah bismillah dengan jumlah 4444 kali. Andai kata kita biasa dan kita mulazamah sebut baca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah jumlahnya 4444 kali. Betul tuan-tuan, dah terbukti. Itu cara ataupun option yang terakhir. Dah kita serahkan kepada pihak medical, tak boleh nak mengubat juga. So kita berusaha dengan cara Islam. Mulakan dengan 4444 kali. Kalau Allah nak sembuhkan, dengan segera boleh sembuh. Kalau Allah nak ambil pun Allah ambil dengan cepat. Supaya apa? Supaya tak tersiksa dan tidak rasa sakit yang berpanjangan. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena beramal. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Bila sebut nama Allah, tenang kita. Bila sebut nama Allah, kita rasa bahagia. Bila sebut nama Allah, itu adalah penawar. Masya Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ni kita nak bincang satu hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditanya, qila ya Rasulillah, man akramun nas? Qala atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluka. Faqala fayusuf baniyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa an ma'adin al-arab tas'aluni. An-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dia Imam Muslim, dari lain menyebut Imam Bukhari. Maksudnya sahihaini, dua-dua melalui jalur periwayatan sahih. Siapakah Abi Hurairah tuan-tuan? Abu Hurairah ni tuan-tuan ni peminat kepada kucing. Abu Hurairah ni gelar dia Abu Hurairah, ayah kepada kucing-kucing. Masalah kita sekarang masalah juga ni tuan-tuan ni. Ada hadis, dia kata hadis, sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Nabi bela kucing. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan Nabi bela kucing. Yang tu kita duk bimbang. Kucing kita bawa, kita peluk kucing sampai masuk dalam selimut kita. Nak jaga kucing, nak bela kucing, alhamdulillah, tak apa, kita kasih sayang. Kasih sayang kepada binatang, ihsan pada binatang, Nabi suka. Cuba Nabi tak bela kucing. Yang bela kucingnya Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah penyayang sifatnya. Adakah Nabi tak menyayang bila Nabi tak bela kucing? Tak. Semua binatang kita tak boleh nak aniai. Hatta kalau ular nak patuk kita, tak patuk lagi tuan-tuan, tak boleh bunuh. Kalau betul-betul dia nak patuk kita, barulah kita boleh bunuh dia. Kalau dia cakap beleka tengok, tak boleh bunuh, ambil senapan pang, apa ni, tembak kepala dia, berdosa kita. Nabi ni seorang yang penyayang, rahmatan lil alamin, bukan setakat manusia, bahkan pada binatang pun Nabi sayang. Yang tak kenanya dengan kita ambil kucing, duk tidur dengan kucing. Kucing lepas dia buang najis, kita benar kena masuk dalam rumah kita, duduk atas jadah kita.
kita pun buat sembahyang. Yang tu salah. Daripada mana kita dapat ni tuan-tuan? Daripada sikap penyayang orang bukan Islam. Dengan kata lain, in bracket, koma, orang kafir. Kita banyak ikut mereka. Dah tahu dah kucing tu berak, tak apa buat naik. Betul kucing ni bersih, kaki dia bersih. Tetapi apabila dia dah membuang, kita tak boleh terus bawa dia masuk rumah kita. Tak payah nak sediakan apa ni, alat yang canggih-canggih, ayat yang hebat-hebat untuk dia. Tak apa, sediakan macam tu. Kaki dia tak perlu nak basuh. Cuma yang salahnya kita peluk dia, lekat pada baju solat kita, kita pergi solat. Kalau lebih 3 helai bulu dia yang melekat pada badan kita, najis. Tapi najis ni tak perlu dibasuh baju kita. Saya nak pesan dekat muslimat, sebab muslimat ni dia suka dukung kucing. Itu mainan orang barat, orang kafir. Dia nak jauhkan kita daripada kebenaran. Yang lebih teruk dulu tuan-tuan ada I want to touch a dog. Ni liberal. Liberal punya otak ni tuan-tuan. Minta maaf nak kena sebut terang-terang. Orang liberal apa yang dia ajar Islam, dia nak twist supaya kita jauh dan jauh dan jauh. Dan mereka juga menghurai tentang tafsir ayat berkaitan dengan aurat. Selagi tak malu, pakailah apa saja kalau tak malu. Kalau malu baru tutup aurat, kalau tak malu tak payah tutup aurat. Ini orang liberal. Liberal. Kenapa tak pakai tudung? Saya tak malu tak pakai tudung. Ini bahayanya liberal tuan-tuan. Bahaya sangat-sangat. Bahkan ada tafsir liberal. Dia ada group of liberal. Aminah Wadud, Muhammad Al-Banna, banyak lagi kalau sebut. Mereka tafsir Al-Quran ikut suka hati mereka. Dan yang paling hampir negara jiran kita Indonesia dah banyak sangat dah terpalit dengan tafsir liberal. Kalau nak bawa ayat banyak tuan-tuan ya. Cuma kita nak bincang malam ni tentang ilmu juga tuan-tuan. Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya tentang apa? Tentang ilmu. Dan tentang kemuliaan keturunan yang berilmu. Adakah kita boleh mewarisi ilmu daripada pangkat-pangkat ataupun kedudukan kita? Nabi SAW disebut, Man akramun nas. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang paling mulia? Nabi tak jawab orang kaya. Nabi tak jawab tentang keturunan yang mulia. Nabi sebut, atqahum, yang paling bertakwa di kalangan mereka. Nabi sebut, kalau orang kaya bertakwa, Masya Allah hebat. Kalau keturunan yang bertakwa, Masya Allah hebat. Kalau orang yang berilmu bertakwa, Masya Allah hebat. Nabi sebut atqahum, maksudnya orang yang paling bertakwa. Bila sebut Nabi sebut orang paling bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pun menyebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Mungkin dia miskin, mungkin dia susah, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tak pandang dia, tapi Allah pandang dia. Mungkin hidupnya kais pagi, makan pagi, tetapi Masya Allah amalan dia superb.